Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini setelah cuti raya, kemudian cuti sakit. Kita tak dapat jumpa. Jadi hari ni insya-Allah kita akan sambung balik. Sebab hari tu yang minggu pertama tu demam, lepas tu kemudian raya. So hari ni kita sambung balik. Memang ada yang mesej saya tanya bila nak mula balik kan. Memang kelas kita pun hari tu pun mula sekali saja kan. Kita tak sempat lagi nak sambung berikutnya. Ala kulihal, kita hari tu berikan kerja rumah supaya pelajar yang mengikuti kelas ini supaya ikut buku ni, tengok buku ni, dan kemudian dalam buku ni kita kata dalam daripada muka surat start daripada muka surat yang pertama sampai muka surat yang tiga, kita tumpukan berkenaan dengan isim atau kata ganti nama, nama noun noun. Cuma saya mungkin akan gunakan teknik sikit lain. Pasal kita akan ambil nanti lepas penjelasan tentang kalimah-kalimah yang asas ni, baru kita masuk kepada doa. Sebab semua yang datang dalam kelas ni setahu saya memang tak ada, kebanyakan tak ada basic, ataupun ada yang ada basic ikuti lagi kelas. Jadi cuma kita nak fahamkan sekarang, kita kena tahu pasal tajuk faham Al-Quran ni, dia bergantung dengan pengetahuan kita tentang kalimah-kalimah yang berulang. Sebab Al-Quran Karim macam kita sebutkan hari tu, 80% dia berulang sebenarnya. Berulang dengan banyaknya. Jadi kalau kita dapat tahu dalam 500 lebih perkataan, sebenarnya kita dah tahu boleh katakan 80% Al-Quran. Cuma kita akan terhilang lah 2-3 kalimah-kalimah yang jarang digunakan, itu kita akan tak tahu. Kita terpaksa buka terjemahan. Tapi kalau tidak, majoriti kalimah-kalimah yang dalam Quran Karim ni semuanya adalah berulang. Okay, jadi kita perlukan sebenarnya untuk mengenali kalimah-kalimah berkenaan, dan kita akan cuba melalui pengenalan tersebut memahami dan juga mendapatkan pemahaman menyeluruh bagi Al-Quran Karim. Tapi benda ni perlu perlatihan. Balik pada asal, perlu perlatihan. Kalau orang tu belajar harfiah ni, kemudian dia tak buat latihan, maka dia akan lupa. Dia akan tak ingat juga. Dia akan lupa dan tak ingat. Dan bahkan benda tu akan jadi macam tak tahu balik. Sebab kami dulu pun nak belajar belajar bahasa Arab pun, memang tak kami memang kalau anda kata kami tak praktis pun kami pun lupa sebenarnya. Even ramai kawan saya yang balik belajar pun, bila lepas di sana waktu di tanah Arab dulu boleh baca kitab Arab, tapi kerana balik ke Malaysia, tinggalkan pengajian bahasa Arab tu tak di praktis mengajar kitab dalam bahasa Arab, maka dia orang lupa. Dia jadi sangkut. Ini kena faham ia memang tak boleh kita nafikan. Memang keadaan yang biasa dalam belajar, mesti ada latihan, mesti ada praktis. Kalau tak praktis nanti dia akan hilang, dia akan lupa. Itu keadaan biasa. Okey. Okey, jadi kali kata akhir kita bincang itu, kita minta supaya para pelajar cuba tengok penjelasan berkenaan dengan isim. Muka surat 1. Siapa yang ada buku, muka surat 1. Saya akan share kat depan ni supaya kita dapat tengok Sebab mula-mula tu cadangan muka saya je yang akan bercakap, dan tak perlulah tayang buku. Sebab basically memang betul. Kadang-kadang saya dalam kelas-kelas yang biasa, saya kebiasaannya akan tunjukkan buku saja, dan saya tak muka saya.
Bagi saya pasal buku tu penting bagi saya untuk dilihat. Cuma kalimat, jadi bila kita start nak belajar ni, kita perlu ada reference. So nak tak nak kena follow juga. Okey, baik. Kena tengok buku dan juga tengok muka saya. Jadi kita akan share insya-Allah. Dan share ni kita akan tunjukkanlah kita punya buku. Pasal saya dengar ada lagi pelajar yang tak dapat buku. Yang tak sampai buku pada mereka. So kita akan cuba untuk tunjukkan dan kita pakailah serentak buku dan juga muka saya. supaya kita boleh ni. Sebelum kita masuk buat buku doa doa nanti kita bincang tafsiran dia dan sebagainya, kita dapat amalan yang baguslah. Saya harap doa yang hari tu dah hafal doa hari tu dah hafal dah sepatutnya, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tu patutlah pun kita hafal. Tiap kali kita belajar tolong hafal. Jangan kita buat sistem belajar tapi tak nak hafal. Itu tak boleh. Sebab balik pada asal memang kita kata ilmu ni kena hafal. Dan cara hafal simple je, banyak kali ulang. Imam Bukhari rahimahullah dahulu, seorang yang kita panggil hafalan dia kuat, bila ditanya kepada beliau bagaimana beliau boleh menghafal dengan banyak, beliau jawab kasratut tikrar, banyak kali ulang. Okey. Kejap. Kita ambil, bukan sini, kita ambil ni. Ni. Muka surat 3. Tolong buka muka surat 3. Kita tumpu pada bahagian ni dulu. Okey. Dalam Al-Quran Karim, dia macam dalam bahasa lain penggunaan kata ganti nama. Ni kita sebut itu, kata ganti nama. Kita mesti belajar tentang kata ganti nama, nak tak nak kena belajar. Kalau anda kata kita tak belajar kata ganti nama, macam mana kita nak tahu cara kita ayat ataupun bahasa tu digunakan. Sebab kata ganti nama ni adalah di antara perkara asas, yang patutnya dipelajari. Cuma pada yang pertama ni kita akan tumpukan kepada 6 saja. Okey. Dalam bahasa Arab, bila kita tengok saya. Okay. Bila kita bercakap macam ni, saya dan anda semua, kita bercakap, saya orang pertama. Saya adalah first person. Anda di hadapan saya adalah second person. Orang yang tak ada depan kita adalah third person. Okay, saya, kalau saya seorang ke saya ramai, dikira sebagai first person. Kalau bahasa Melayu kata ganti nama pertama. Dekat sini. Ini ana dengan nahnu ni. Ana dengan nahnu. Okey. Ana dengan nahnu, ia adalah saya, kami. Saya, kami. Saya, kami. Saya satu, kami ramai. Saya, kami. Okey. Kalau orang yang bercakap, ana, nahnu. Ana, nahnu. Orang yang tak ada depan kita pula, yang tak ada depan kita pula, dikenali dengan dia, mereka. Dia, mereka. Huwa, hum. Orang depan kita, yang saya cakap sekarang ini dengan depan anda semua, anda adalah sama ada seorang atau ramai. Seorang atau ramai. Okay, walaupun basic dia macam kita kata macam kes yang sini, ana nahnu ni, contoh diberikan, wala ana abidum ma abattum. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Tidak aku menyembah apa kalian sembah, kan? Ma'abatum. Ana tu saya. Walaupun dia punya alif tu dari belakang, tapi alif tu tak panjang, ana. Bukan ana, tak ada, ana. Tidaklah aku abidun penyembah. Ma'abatum apa kalian sembah. Kemudian wa nahnu lahu mukhlisun, kan? Nahnu, kami. Nahnu, kami. Okey, saya, kami. Saya, kami. Saya, kami. Kemudian kalau orang yang depan kita, ni yang depan saya, anta, antum. Anta, antum. Kalau orang tak ada depan kita, yang ketiga, third person, huwa, hum. Huwa, hum. Ni kita buat jari, satu huwa, ramai hum.
Okay. Basically kalau kita nak fahamkan, sebenarnya yang ini semuanya kira-kira maskulin. Kalau pada kata ganti nama pertama ni, ana, nahnu ni tak ada lelaki perempuan, sama je. Perempuan kata ana, saya pun lelaki kata ana. Nahnu lelaki ramai, perempuan ramai pun nahnu juga. Tapi pada yang dia dan kamu, dia, mereka, kamu semua, dia ada sebenarnya beza lelaki perempuan. Cuma kita tak perlu tumpukan sangat sebab yang penggunaan yang feminin tidak banyak dalam Quran. Jadi kita ambil dulu yang basic. So ikut saya. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Dia, mereka, kemudian anta, antum, kamu semua, ana, nahnu. Ini sebenarnya basic. Pada penggunaan, ini adalah sangat basic. Sepatutnya kita kata pada siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, Al-Quran ke, dia kena ambil benda ni sebagai basic utama. Okay. So kalau contoh kan, kalau kita lihat kan, penggunaan contohnya macam huwa kan, hum. Okay, contoh kita tengok ni luar huwa hum. Saya share. Yang kita ambil ayat biasalah, ayat yang kita pakai. Ayat yang kita banyak pakai, contoh macam ayatul kursi. 255. Okey. Okey. Kita share lain Okey. Share baru. Share screen. Okey. Okey, sekarang tengok sini. Okey. Dia kat sini kita ambil yang huwa hum dulu huwa hum dulu. Tapi walaupun kita kata ambil yang apa yang paling banyak dekat sini. Alhamdulillah. Okey. Huwa lah, huwa. Okey. Kat sini ada kata ganti nama yang kita akan tengok. Baik. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, balik pada asal. Dia kata Allah la ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Okey. Allah la ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Al-Hayyul Qayyum. Saya tandakan dulu sebelum saya jelaskan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Lahu ni semua dia everything yang saya sebut ni semuanya dia. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Okay. Ya'lamu ma illa bi'idhnih, tanda. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya'.
Saya tandakan yang dia. Ini semua dia. Wasi'a kursiyuhus hu. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wa huwal aliyul azim. Wa huwa al-aliyu al-azim. Okey. Yang saya tandakan yang mana dalam ayat ni semua yang bermaksud dia atau nya, he atau him atau his, kan? Ditandakan dalam ayat ni, ayat kursi. Okay, jadi kita kenal dulu huwa. Okay. Allahu la ilaha illa huwa. Kan kita kata tadi dia, kan? Kalimah dia. He, third person. Kita kata tentang dia. Okay. Allahu la ilaha illa huwa. Huwa, dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Allah tiada ilah kecuali dia, yang maha hidup lagi maha berterusan mentadbir. La ta'khudhuhu, tidak mengenainya, tidak kena kepadanya, sinatun, mengantuk, wala naum, tidak juga ketiduran, tidak mengantuk, tidak tidur. Walau sejenak tak ada mengambil kena kepadanya, tidak kena kepadanya, tidak mengambilnya, rasa mengantuk, tidak juga tidur. Lahu, baginya, ma fis samawati, ma apa yang fis samawati di seluruh langit, wa ma fil ardi, dan apa di bumi. Man dzalladzi, siapakah yang mempunyai, man dzalladzi, siapakah yang yashfa'u, akan beri syafaat. Maknanya tiada beri, siapa boleh beri syafaat, indahu, di sisinya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi, siapakah yang boleh memberi syafaat di sisinya jika bukan dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia mengetahui apa di hadapan mereka dan apa di belakang mereka. Mana? Apa luar mereka, apa dalam mereka, apa yang sebelum mereka buat, apa yang lepas mereka buat. Okey. Wala yuhituna, dan tidak mereka meliputi bisyai'in, dengan suatu pun, min ilmihi, daripada pengetahuannya, illa biizni, illa bima sya', kecuali dengan apa dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, meluasi kursinya, as-samawati wal arda, seluruh langit dan juga bumi. Wala ya'uduhu, tidak meletihkannya, tidak memenatkannya, hifdhuhuma, menjaga kedua-duanya, itu langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Okey. So, dalam ayat ni kalau kita perhatikan penggunaan kalimah Allah Allah sebagai huwa, dia, Allah dialah. So jadi dia ni memang third person lah, dia. Cuma yang bila kita nampak yang saya tunjukkan macam who, he, kan, who, he ni yang bercantum ni, ini adalah keadaan-keadaan bila macam kita guna bahasa Melayu lah. Contoh macam dia, bukunya, kan, rumahnya. So basically dia sama je, dia cuma beza dia kedudukan bercantum. Masih lagi he. Cuma dalam English kalau kita nampak adalah beza dia. Kalau bahasa Melayu sama je. Him saja, dianya je. Tidak mengenainya, miliknya, semuanya nya. Tapi kalau bahasa Inggeris dia akan dia akan kata ada the him, ada his. Ada him, ada his lah. Kalau he lah. He. Tapi kalau dia bercantum macam keadaan bercantum tu, dia akan ada bunyi yang macam lah, who atau he je. Who atau he. Tu yang kita kata huwa tu. Huwa okey. Huwa yang kita gunakan dekat situ, huwa. Dia ada yang mereka tu ada kat sini. Kat sini yang mereka, kan. Yang kita kata kalimah yang bermaksud dengan apa, mereka. Mereka. Di belakang mereka, di hadapan mereka. Ni ada yang kita kata ada, tapi kita tak highlightkan sangat sebab belum lagi masanya lah terangkan. Ni him dengan hum. Macam kita belajar Al-Fatihah, kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sama juga, dia sama dengan ini, him. So bila dia jadi kalimah-kalimah ni mesti kita kena ingat. Huwa, hum. Kalau hum dengan him tu sama, dia tak ada beza sangat. Kalau huwa tu akan adalah macam kita kata waw tu hilang. Lahu, ta'khuduhu, indahu, biidnihi, kan, ilmihi.
Dia cuma rupa dia ketika bercantum, dia rupa macam tu. Tak bercantum dengan kata kerja ke, kata nama ke, dia akan rupa macam tu. Dia akan berasingan, dia akan jadi macam yang kita punya asal lah, iaitu rupa dia yang asal adalah stop sharing. Macam dalam buku nota yang kita tunjukkan tadi, iaitu rupa dia adalah seperti kejap okey, seperti itu. Huwa hum. Okey, huwa hum. Tapi bila bercantum dia akan ada rupa tadi lah, rupa yang tadi him ke he dan sebagainya. Yang cuma kita dalam bahasa Melayu kita tak nampak sangat beza. Kalau bahasa Inggeris kita ada he, him, his. Dia akan jadi macam tu. Okey. So itu yang bentuk yang kita akan jumpa biasalah. Kita akan jumpa dalam bentuk sedemikian. Okey. Okay, kalau macam okay, itu yang third person, huwa hum. Hum tu kalau contoh macam kalau kita dalam apa dalam contoh dalam surah Al-Baqarah juga kalau kita nak ambil pun. Okay, contoh dalam kita ambil sebelum dia ke kejap. Okay, contoh dalam surah Al-Baqarah kalau kita ambil kejap saya tolong buka sikit. Okey. Okey. Stop sini. Okay, kita tengok lain lah. Huwa hum tu tumpu huwa hum dulu. Huwa dengan hum. Yang dengan dia dan mereka sahaja sekarang ni. Dia dan mereka. Okay. Contoh kalau kita nak nampak benda ni banyak digunakan ketika mana Al-Baqarah start daripada ayat ke-6 sampai ke-20 tu memang banyak. Sebab ketika tu Allah Ta'ala membincangkan tentang orang-orang kafir dan munafik. So diorang jadi third person. Dalam ayat tu third person. Mereka. So jadi bila kita lihat contoh macam kita baca. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Alaihim him ni sawa'un 'alaihim. Okey, kita colorkan supaya nampak. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Okay, ni saya letak sini lah, ni ayat tentang orang kafir tengok. Ya, atas tu ada yang kita kata apa kalau kita tengok atas lagi dia dalam Al-Fatihah dia tentang orang bertakwa pun sama juga kan. Sini pun ada juga. Okay. Cuma yang dia punya bentuk hum him tu banyak pada bentuk yang lafaz yang panggil yang berikutnya. Sebab dia kadang-kadang dalam verb ada macam yunfikun ni ada mereka tapi tak nampak. Okay, tak nampak kalimah tersebut. Ya. Macam kat sini kan. Kat sini kalau kita ada pun dalam ayat ni semua sekali ni ada dalam dua kali je. Satu dekat sini. Okay. Ini satu. Satu lagi dekat ayat yang seterusnya. Ya. Itu ayat ni ayat ni. Tiga kali. Ada tiga kali. Tiga kali apa? 4 kali ke? Hum yukinun tak 4. Okay. Sekali lagi lah. Saya ni. Okay, kita ambil 1 sampai 6 lah. Kali tu baik.
Okay, so maksudnya kalau dia kata kita dah faham kan, hum dengan him tu adalah mereka. So bayangkan daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7, kita dah ambil dekat situ lebih daripada 10 kali. Ya. Contoh kat sini kita tengok. Okay, kita mulai daripada awal. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allah Taala saya tahu mengetahui maksud dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tiada keraguan padanya, petunjuk untuk orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib dan juga mendirikan solat, dan daripada apa kami rezekikan mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman dengan apa turun kepada engkau, kepadamu hai Muhammad, dan apa turun sebelum daripadamu, dan dengan hari akhirat, hum mereka yuqinun yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. So ini tamat tentang orang-orang bertakwa, orang beriman dengan Al-Quran, apa sifat atau ciri mereka. Kemudian tanyakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebenarnya orang-orang yang kafir sama sahaja ke atas mereka. Adakah engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka, tidak akan mereka beriman. Cuma dalam verb ni kita tak belajar lagi, kita biarkan tu. Kita ambil yang nampak ya. Dalam verb ni memang ada. Waw nun ni menunjukkan mereka. Atau ramai. Dia ada tanda kita nak kenal. Waw nun ni kat sini duduknya. Home ni juga. Cuma kat sini biar lu. Baik, kita tumpu pada yang nyata saja. Ya, adakah engkau ingatkan mereka atau engkau tidak akan mereka beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah telah menutup Allah Ta'ala ala qulubihim, ke atas hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka. Wa ala sam'ihim, dan pada pendengaran mereka, atau tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka, penglihatan mereka ada selaput, ada penutup. Walahum azabun azim, dan untuk mereka ada azab yang pedih. So kita kata memang kat sini kita jumpa hum dengan him tadi. Tadi kalau kita yang awal tu kan huwa kan. Dekat sini yang banyak mereka. So mereka. Cuma kalau banding dengan huwa punya form, bentuk dia bertukar menjadi he atau who. Yang lebih rumit lah kalau siapa tak biasa. Hum dia rupa dia sama je. Ketika bercantum macam tu, ketika tak bercantum. Cuma yang akan beza adalah dia punya baris. Hum atau him. Dia bila dia akan jadi him? Dia menjadi him bila sebelum dia ya mati ataupun sebelum dia baris bawah macam ni. Alaihim ataupun qulubihim. Baru jadi him. Ataupun baru baris kasrah wa ala sam'ihim. Dia tak boleh sam'ihum. Dia tak boleh sam'ihum, tak boleh. Orang tak boleh sebut. Terlihat lidah. Sam'ihum. Kalau baris atas tengok, lahum, untuk mereka. Lahum. So kalau before dia baris atas, kan? Tak ada masalah, dia akan bunyi macam berasingan, macam home kat sini. Ini yang panggil yang berasingan. Bercantum, dia bunyi macam tu juga. Kalau mati pun tak apa. Tapi jangan jangan baris bawah dengan ataupun ya mati. Kalau ya mati, macam fihim. Dia akan jadi fihim. Alaihim. Dia akan menjadi baris bawah. Dia akan menjadi baris bawah. Tu. Jika tidak, rupa dia kekal. Home. Bunyi dia home. So kalau kita dalam Quran Karim memang kita tak ada pelik sangatlah bila kita jumpa home ni atau him ni, kena ingat ia adalah mereka. Mereka. Kalau huwa, dia ada bentuk lain lah. Bentuk yang he atau hu tadi. Macam ikut pada ayat kursi yang kita baca tadi kan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu. Hu tu dia juga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu.
illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ilmihi bagi bawah. Illa bima sya' wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. So itu kalau kita kita lihat pada huwa, dia akan bentuk itu. Tapi ni third person huwa tu adalah third person, orang bukan depan kita. So kalau dia kata siapa-siapa ni kerja rumah start ayat 7 sampai 20, cari balik kat situ untuk kalimah home cari kat situ. Kalau jumpa cari tandakan 7 ayat 8 sampai 20. 8 sampai 20. InsyaAllah akan jumpa banyak untuk home. Kalau untuk huwa, okey. Kalau untuk huwa, ambil surah je. Okey. Ambil surah Al-Hashr kot. Jap. Al-Hashr tak banyak, sikit je. Sekejap. Kursi tadi banyak dah silap saya bagi awal tu. Kursi banyak. Cuma kalau kita tengok huwa okey. Kursi tadi betul dah silap. Saya terbagi awal. Okey. Sekejap. Okey. Surah Sabak. Ayat yang ke ni tak banyak, surah Sabak tak banyak. Okey, baik, tak apa. Kita buat home dululah. Okey, yang huwa tu nanti saya bagi. Tapi yang home ni huwa, saya ingat dia third person. Dia, mereka. Nanti kalau kita ambil awak, kamu semua. Kamu semua. Ni huwa home. Huwa home tu huwa home. Antum kemudian. Jadi ambil ini huwa home. Jadi untuk yang kita punya yang huwa nanti saya carikan lain. Untuk ambil banyak mana huwa dan hu atau he. Sebenarnya kursi tadi banyak dah. Cuma kita nak dapat ayat lain yang untuk jadi rujukan supaya faham, nampak dia punya skop. Sekarang ni kita yang kerja rumah buat nombor 8 surah Al-Baqarah sampai 20 untuk home. Home atau him yang maksud mereka. Okey. Stop sharing. Okay. Tapi yelah, kelas ni macam ni kan, yang ikut YouTube mungkin tak dapat soal direct kepada saya, apa benda yang nak tanya. Minta maaf Okay, baik. Okay. So sekarang kita ambil kepada memahami doa Hari tu kita ambil dah doa pertama kan. Itu memohon kebaikan dunia akhirat. Yang kita ambil dan hafal saya minta supaya hafal doa ni. InsyaAllah saya kebanyakan kita memang hafal doa ni. Doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Ini sepatutnya memang kita patut amalkan dan menjadikan doa harian kita. So ini di antara doa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW sentiasa berdoa dengan doa ini. Ini doa yang Nabi sentiasa baca.
Yang banyak baca. Sepatutnya jadikan amalan. Cuma macam kita terangkan itu, kita kata kebaikan yang Allah Ta'ala kehendaki untuk kita, mungkin kita nampak tak baik. Dan benda yang kita minta kebaikan, tapi Allah Ta'ala tahu kebaikan yang mana satu. Mungkin pada musibah itu ada kebaikan. Mungkin ada pada pengurangan kehabuan kita ada kebaikan. Bukannya maksud dia sentiasa banyak tu baik. Banyak tak semestinya baik. Kan everything, even kalau kita kita ambil vitamin C banyak sangat pun rosak buah pinggang. Dia baik tapi bukannya dengan banyak. Air pun tak boleh. So basically kalau kita nak faham, Allah Ta'ala tahu apa yang lebih baik. Sebab tu yang kita minta sedemikian. Okay, baik. Sekarang ini kita akan masuk kepada doa berikutnya. Okay, ini surah Al-Imran ayat ke-8. Lepas tu Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk orang-orang yang bertakwa tu, ataupun orang yang punya ilmu bila diuji dengan ujian berkenaan dengan Al-Quran, so diorang tahu bahawa tak nak hati mereka bengkok. Ni kita akan bincangkan lagi di tafsiran. Baik. Mohon hati tetap atas hidayah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia actually kalimah Rabbana, na tu ini yang kita tak ambil lagi. Dia nanti kita akan ambil nahnu. Kan ana nahnu kan. Kami, tadi kan kita kata dia, mereka. Awak semua, saya, kami. Saya, kami ni dalam bahasa Arab dia ada ana nahnu. Ana, saya, nahnu, kami. Okay, dan kami nahnu tu dalam form yang berasingan. Tapi form bercantum dia akan bunyi na. Macam tadi lah, macam apa kita kata macam hu tadi kan, huwa. Bila bercantum dengan verb ke dengan noun, dengan kata nama atau kata kerja, dia akan bunyi dengan hu atau hi. Itu kalau huwa. Kalau nahnu, kalau tak bercantum bunyi dia inilah nahnu. Kalau bercantum bunyi na. Macam we, our. Kalau bahasa Arab, bahasa Melayu kami je. Wahai Tuhan kami. Mana ada kata lain? Okay. Tapi bila dalam bahasa Inggeris kita nampaklah nahnu, we, bila bercantum jadi macam kat sini our. Yeah. Rabbana, oh our Lord. Wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. La, janganlah. Dia dalam bahasa Arab, la ni ada maksud tidak, maksud jangan. Kat sini, maksud dia jangan. Ada maksud tidak. So nanti kita insyaAllah dalam ongoing nanti kita akan belajar. Okay? Ada maksud tidak. Ada maksud sesungguhnya. La, bukan semuanya. Maksud jangan. Even dia, kalau dalam istilah dia diasingkan dengan la nafiyah, la nahiyah. La nafi, la nahi. Nahi tu nehi. Bahasa Hindustan kan. Kita nehi kan. Nehi tu maksud jangan. So la tuzigh. La janganlah. Kat sini maksud dia jangan. Rabbana, wahai Tuhan kami. La tuzigh. Janganlah tuzigh. Engkau pesongkan. Azara yuziru. Dia kata kerja dia asal azara yuziru. La tuzigh, jangan kau pesongkan, jangan kau simpangkan. Ya, pesongkan. Qulubana, qulub adalah plural bagi qalbun. In Arabic dia akan ada guna kalimah. Kita bahasa Melayu kita mudah aja bila nak gandakan benda, kita sebut banyak. Rumah. Kereta. Buku. Kita bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Inggeris sebahagian besar dia pakai S. Book jadi books. Kan, ataupun jadi bentuk dia kebanyakan tambah S cukup dah. Cuma ada kadang-kadang adalah macam goose jadi geese kan. Dia ada kata-kata perkataan yang bertukar rupa. Kita kena faham dalam bahasa Arab bila kata ganda ni dia akan ada dua bentuk yang besar lah. Sama ada yang salim ataupun taksir. Salim ni maksud dia yang rupa dia elok macam asal. Contoh macam muslim, muslimuna tambah waw nun. Muslimina, muslimina. Singular dia muslim. Mukminun, mukminuna, mukminina. Itu ada punya kata ganda. Dekat sini bentuk kata ganda dia tak ada rupa asal. Dia panggil jamak taksir. Kata ganda yang tidak serupa dengan dia punya singular punya form.
form yang singular dia patutnya qalbun. Qalbun. Plural dia qulub. Qulub. Macam baitun, buyut. Baitun a house. Buyut houses, rumah-rumah. Rumah-rumah. Baitun buyut. Kan? Kitabun, kutubun. Buku-buku. So dalam bahasa Arab dia ada panggil apa? Jamak taksir. So insya-Allah nanti pada masa akan datang kita akan belajar. Okey. Qulubuna. Nah, na tu kami Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan qulubana, hati-hati, qalbu-qalbu, na kami. Na kami. Ba'da id, sesudah mana? Sesudah mana? Sesudah detik. Sesudah saat. Sesudah mana? Ba'da id, sesudah saat atau detik atau masa atau waktu. Sesudah mana? Hadaitana. Hadaita, na. Engkau beri hidayah, na kami. Na kami. Ba'da id hadaitana. Wahablana. Sesudah mana engkau hidayahkan, na kami. Wahablana, dan kurniakan, dan hab, kurniakanlah. Berikanlah. Lana, untuk kami. Lana, untuk kami. Min ladunka, min dari ladunka, sisi ka engkau. Min ladun, dari sisi engkau. Rahmatan, rahmat. Dan kurniakanlah untuk kami dari sisimu satu rahmat. Satu rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, engkaulah al-wahhab, yang amat-amat memberi kurniaan. Okay. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, yang kau pesongkan qalbu kami, ba'da idh hadaitana, sesudah mana engkau beri hidayah kepada kami, wahab lana, dan kurniakanlah untuk kami, min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-wahhab. Ni kaedah digunakan apa untuk penegasan Kat sini innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-wahhab, yang memberikan kurniaan. Memberikan kurniaan. So kat sini macam kita ada kalimah la, jangan, tuzik, pesongkan, qulubana, hati-hati kami atau qalbu kami, ba'da id, selepas saat, hadaita, na, engkau beri hidayah kepada kami, wahab, dan kurniakanlah, lana, kepada kami, min ladunka, dari sisimu. Dia ada kalimah yang sama erti, macam ladun, lada, inda. Min indika boleh, kan, min ladunka, kan. Dia lada, ladun, inda. Dia tiga kalimah satu maksud, dari sisimu. Cuma banyak orang nanti ada depan sikit kita belajar, nanti kita akan jumpa dia yang kat sini yang kita panggil apa, bila Allah Ta'ala nyatakan tentang Khidir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan dia dari sisi kami satu ilmu. So diorang pun namakan ilmu laduni. Kat sini kalau ikutkan ada rahmat laduni lah. Kan? Wahab lana min ladunka rahmatan, bukan ilman. Kurniakanlah untuk kami dari sisimu rahmatan, satu rahmat. Satu rahmat. Innaka, sungguhnya engkau anta, engkaulah al-wahhab, yang maha memberi. Yang maha memberi. Okay? Okay, so ayat ni sebenarnya dia datang selepas daripada sebutan berkenaan dengan sekejap saya kena share kot. Kalau tak share tak nampak. Okay. Di surah Al-Imran. Al-Imran ayat ke-8. Okay. Al-Imran Dia pasal ayat ni ada kaitan dengan apa sebelumnya. Kita belajar tafsir atau pengertian ayat, kita kena tahu apa sebelum, apa selepas. Dan bahkan masalah penyelewengan yang dibincangkan dalam ayat ni, dia bukan maksud dia luar daripada agama, bahkan dalam agama. Bukan dalam agama. Tajuk, maksudnya tajuk yang kita sebutkan ni, dia bukan luar agama tapi dalam agama. Okay. So kita share screen. Kena fahamkan doa ni. Pasal doa ni kita tak faham nanti kita akan salah erti. Okey, baik. Dia ayat yang kita doa yang kita ambil tu, kita ambil nombor 8. Ayat nombor 8 ni.
Nombor 8. Tapi kena baca ayat sebelum, ayat selepas dan kita understand maksud ayat ni. Dan bila saya katakan bahawa penyimpangan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan luar daripada agama. Bukan luar agama. Bahkan dalam agama sendiri. Dan agama sendiri. Sebab memang Allah Ta'ala berikan kepada kita agama ni untuk uji kita, tengok kita ke mana. Bahkan dia diwajibkan kepada kita untuk mengikuti pengertian agama tadi seperti yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang ni bila kita belajar agama, dalam belajar pun syaitan tetap datang. Syaitan tetap datang. Dia bukan syaitan lari bila kita belajar agama, syaitan lari tak. Dia akan datang. Sebab dia nak kita salah faham tentang agama. Lari daripada pengertian sepatutnya. Sebab dia tak nak ajak kita sembah berhala, tak boleh dah. Tapi dia nak kita ikut dia juga. So cara macam mana? So kat situ ada kaitan dalam masalah bila kita belajar agama pun kita kena sedar. So Allah Ta'ala sendiri firmankan dalam Quran beritahu pada kita tentang masalah ayat surah An-Nahlu ayat 99 An-Nahlu. So kita nampak. Saya jangan tak nampak pula kan. An-Nahlu sebut tentang masalah bila nak baca Quran. Ni kita belajar Quran kita kena ingat bahawa kita belajar Quran pun syaitan akan datang kacau kita. Dia bukan lari. Okay, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahlu ayat yang ke-99 98 99 okay, tengok. Okay. Jangan tenung sangat nanti sakit kepala. Baik. Okay. Ayat 98 baca ayat 98 dan kita belajar. Allah Ta'ala nyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kan fa idza qara'tal Qur'an fa maka idza apabila qara'tal Qur'an kamu membaca Al-Quran, maksudnya kamu nak baca Al-Quran. Dia macam dalam ayat wuduk lah kan. Bila idza qumtum ila shalah, kamu nak bangun berdirikan solat. Ya. Kena berwuduk kan, ayat Maidah 5 ayat ke-6. Okey, jadi kat sini nak tumpukan kepada tajuk ni. Tajuk masalah qara'tal Quran, bila kamu nak baca Quran. Bila kamu nak baca Quran, fasta'iz billah, maka ista'iz, minta perlindunganlah, minta lindunglah dengan Allah, billah, dengan Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Bila kamu nak membaca Al-Quran, kamu telah nak baca Al-Quran, nak dekat-dekat baca Quran tu, maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Innahu, sesungguhnya dia, laisa lahu sultanun, tiada untuknya sultanun, kekuasaan, authority, alal ladzina amanu, ke atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Innama sultanu, hanyalah kekuasaannya, autoritinya, syaitan tu, alal ladzina tawallawnahu, ke atas orang-orang yang memperwalikannya, wal ladzina hum bihi, dan orang-orang yang mereka bihi, dengannya, dengan syaitan tadi, musyrikun, membuat penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kalau kita baca ayat ni dengan jelas bahawa syaitan bukan lari bila kita baca Quran, syaitan datang. Allah Ta'ala suruh kita minta perlindungan, nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan direjam. So dia akan datang kacau kita. Sebab tu balik pada ayat yang Al-Imran tadi kan, yang kita nak ambil berkaitan dengan ayat ke-7, ke-8, berkaitan dengan tajuk kita punya doa. Dia memang macam saya sebutkan tadi, dia bukan permisongan yang kita minta Allah Ta'ala lindung kita, kan, yang bengkokkan hati kita sesudah engkau beri hidayah pada kita. Maksud dalam agama dengan jelas lah maksud dia pun, ba'da idh hadaitana, sesudah mana engkau hidayahkan kami.
Jangan kau pesongkan hati kami, dan beri hidayah, jangan pesongkan kami. Jangan terbalikkan hati kami, jangan simpangkan hati kami. Itu maksud dia. Itu doa yang kita baca, doa 8 kan. Ayat ke-8 ni, itu maksud dia. Sebab dia dalam agama, bukan luar agama. Sebab tu bila dalam belajar, kita kena sedar bahawa mempelajari agama ni, kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud dia bila kita belajar agama, maka Allah Taala jadikan kita tak ada langsung ujian. Tak, kita ada ujian lagi. Bahkan kadang ujian dalam belajar lagi dahsyat daripada ujian dalam keadaan orang-orang yang tak belajar. Sebab orang yang belajar ni kadang-kadang ujian lagi berat. Sebab syaitan yang datang pun kapten pangkat-pangkat besar. Bukan syaitan kecil. Syaitan besar yang datang untuk panggil goda dia, hasut dia dan sebagainya. Sebab tu bila kita doa tu kita kena faham konteks ayat dia. Okey, ayat dia bermula dengan ayat ke-7. Ayat ke-7. Yang mana dalam ayat ke-7 ni Allah Taala terangkan jadi pendahuluan kenapa doa tu disebut, supaya kita faham kenapa doa ayat ke-8 tu disebut atau diamalkan atau dibaca. So, kita bimbang, hati kita dipesongkan. So sekarang ni kenapa? Kita tengok dalam ayat yang ke-7, ini kaedah biasa kalau kita belajar tafsir, kena tengok ayat sebelum, ayat selepas, so that kita faham konteks ayat. Bukannya kita terus terjah aja, kita ambil simpang tak, simpang kan dia kata ba'da idh hadaitana, simpangkan hati kami, pesongkan hati kami sesudah engkau beri hidayah pada kami. Dan beri hidayah jangan kau pesongkan kami. Bukan luar agama, dalam agama sendiri. Itu kena jaga. Sebab tu dalam Islam ni kita belajar agama, kita kena jaga-jaga. Sebab syaitan masih datang menggoda kita. Dia tidak akan tinggalkan kita begitu saja. Okey, baik. Dalam ayat ke-7, untuk kita faham maksud ayat ke-8, doa kita belajar hari ni, kita kena tengok ayat ke-7. Okay, ayat ke-7 Allah Ta'ala nyatakan, ayat ke-7 Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk penurunan wahyu, penurunan kitab. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Okay. Betul sambungan doa kita. Okay. Huwallazi, huwa, dialah. Kan huwa lah kita ambil kan, huwa, dia. Huwallazi, dialah yang. Huwallazi, dialah yang. Allazi, yang. He is the one. Allazi anzala alaikal kitab. Yang anzala, turunkan, alaika, ke atas engkau, hai Muhammad, al-kitab. Dialah Allah yang turunkan ke atas engkau, hai Muhammad, kitab. Minhu, darinya, dari kitab tersebut, ada apa? Ayatum muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang tepat, yang rapi, yang tetap, fix. Ayat yang muhkam, yang tidak ada sebarang pengertian lain. Okay. Hunna, mereka, itu ayat-ayat yang muhkamat ini, ummul kitab, ibu bagi kitab. Asas bagi kitab. Mana means that tak ada sebarang kekeliruan, tak ada sebarang pencanggahan, tak ada sebarang ujian di situ. Macam Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Tak ada kat situ sebarang ujian. Tak ada sebarang kita kata macam agaknya maksud lain. Tak ada maksud lain. Maksud satu je. Macam Allah kata aqimus solah, dirikan solat. Semua tahu solat tu apa. Macam kutiba alaikumus siyam. Difatkan puasa pun semua tahu puasa tu apa. Macam kata watimul hajjal umrata lillah, kan. Sempurnakanlah ihram kamu haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. So semua tu haji, umrah dan sebagainya, kalimah tu dia muhkam. Macam sebut malaikat muhkam. Dia tak ada kekeliruan dekat situ. Tak ada sebarang dugaan, tak ada cusumbuan. Yang ayat kitab ni ada minhu, daripadanya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna, mereka, ayat muhkamat ni yang tetap pengertian dia, maksud dia, mereka adalah ummul kitab, ibu kitab. Basic bagi kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan lain-lain daripada muhkamat tu ada mutasyabihat, yang samar-samar. Mutasyabihat,
samar-samar. Maksud dia mungkin kurang jelas, kurang difahami. Kadang-kadang contoh macam muhtasyabihat. Contoh macam Ashabul Kahfi. Di mana negeri dia? Tak tahu. Anjing dia jantan betina? Tak tahu. Tak tahu. Spesies apa? Tak tahu. Warna anjing dia? Tak tahu. Kan? Contoh macam masalah apa, panggil apa, dia benda yang tak disebutkan dengan jelas. Ditinggalkan dengan keadaan macam alif lam mim, kan? Alif lam ra. Semua tu itu mutasyabihat. Bagi kita tak tahu maksud dia. Untuk kita mutasyabihat lah, bagi Allah Taala dia muhkam. Tidak ada pernah pun apa yang tak tetap. Tapi bagi kita bila Nabi tak terangkan, Nabi tinggalkan kita, so sebenarnya itu yang bahagian ujian yang sepatutnya kita jangan masuk, dan kita sibuk menyelam dekat situ. Jadi Allah Taala kata Quran ni, kitab yang terturunkan ni ada muhkamat yang kita kena tumpukan, belajar, amalkan. Kemudian ada mutasyabihat yang sama-sama bagi sebagian orang, sebenarnya bukan semua orang. Bagi orang yang beriman, dia tak ada masalah. Tapi bagi orang yang lain yang ada masalah, orang ni akan cakap. Allah Taala kata apa? Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun. Adapun maka adapun alladzina orang-orang yang fi qulubihim dalam hati-hati mereka. Tadi kan fi qulub dalam kalbu mereka. Dalam kalbu mereka, dalam hati-hati mereka, zaighun, ada kebengkokan. Hati dia bengkok. Ada menyimpang. Okey. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka yattabi'una, mereka akan ikuti ma tashabaha, apa yang samar-samar, apa yang tak tetap minhu, daripada kitab tersebut. Jadi kitab itu Al-Quran ni, yang mutasyabihat tu dia akan masuk. Dia bincang ini, dia bincang itu, dia bincang sekian, kenapa ini, kenapa itu. Benda yang tak perlu. Tak perlu. Kenapa dia buat macam ni? Ibtira al-fitnati. Mencari atau mahukan, inginkan al-fitnati, menguji-uji, menduga-duga. So dia dengan konon dia tahu, orang tak tahu, dia pun cakap, kenapa awak tak tahu? Saya tahu, dia kata. Dia seronok nak uji orang dengan mencari yang sama-samar tadi. Wa btigha ta'wilihi, dan inginkan apa? Pentakwilannya. Ini pentafsirannya atau penjelasannya. Kononnya takwilan lah, apa yang lebih nak elaborate. Contoh macam wal asri. Kan wal asri, demi apa? Masa ke waktu asar. Dia tahu tak, yang pentingnya Allah Ta'ala sumpah dengan satu benda daripada ciptaannya, atau sumpah dengan dirinya sendiri. So kita tak tahu benda tersebut, tak ada masalah. Macam mursalat tu, angin ke, malaikat ke, tak kisah, kuda ke, tak penting kita tahu pun. Sebab lepas dia dalam bahasa Arab contohnya sumpah digunakan untuk menegaskan, untuk emphasize. Macam kata demi Allah kan. Orang tanya apa? Demi Allah. Dia kalimah tersebut tak selesai. Dia datang untuk emphasize, untuk menegaskan. So biasanya bila kita kata demi Allah, dan orang tunggu. Dan yang penting lepas tu, macam wasyamsu duhaha kan. Hujung tu yang lepas ke-10 tu baru datang dia punya kenapa Allah Ta'ala sumpah. So if you doesn't know kalimah tersebut macam apa, wal adiyat, kuda ke, kan, ali apa ke sekalipun, tak ada masalah. Okay, sebenarnya. Tapi ada orang yang suka duk kaji. Dia go into deeper meaning. Dia kononnya macam nak mengetahui lebih dalam. Macam nak test. Macam saya jumpa seorang hamba Allah Ta'ala, dia baca wadhariyat darwa, dia kata maksud wadhariyat tu adalah apa, wireless telecommunication. Wireless signal. Saya kata dengan dia, kenapa faham macam tu kan? Kita bahasa balik pada asal. Para sahabat Nabi pun tak berani untuk tetapkan. Di sisi mereka pun tak tahu dhariyat tu adakah angin ke, hujan ke, benih-benih yang diterbangkan ke. Pasal Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa dia nak. So itu panggil mutasyabihat. Yang sama-samar. Tapi yang sama-samar tapi bukan kita tumpu kat situ. Pasal kerja kita adalah belajar yang apa Allah Ta'ala nak. Macam Allah Ta'ala kata, in wal asri, demi masa. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita? Innal insana lafi khusr. So manusia dalam kerugian. Allah Ta'ala bagi tahu tu untuk bagi tahu kita tentang kerugian kita. Okey. Maksudnya itu yang Allah Ta'ala emphasize kan. Macam apa wasyamsu duha kan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mana tentang jiwa tu, mana Allah Ta'ala sumpah dengan beberapa benda, hujung sekali Allah Ta'ala kata qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya telah
telah berjayalah siapa yang menyucikan hati. So maksud dia sumpah untuk hujung tu beritahu apa nak diberitahu. So tumpuan kita adalah pada benda tersebut. Tapi ada orang dia sibuk tumpu dengan kenapa awak tak sumpah dengan ni? Kenapa awak tak nak kata macam ni? Itu bukan kerja kita. Sebab tu kalau kita kadang go into pengertian sedemikian, kadang-kala kalau hati kita ni macam tu, kita memang hati kita bengkok. Sebab cuba mencari luar daripada batasan yang diajarkan oleh Nabi SAW. It's not really, itu bukan cara dia. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kat sini, ada pun orang yang dalam hati mereka ada kebengkokan, mereka akan ikuti apa yang samar-samar daripada kitab, inginkan untuk menduga dan inginkan untuk pentakwilannya. Namun Allah Ta'ala kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwilan bagi kalimah tersebut. Maksud dia, kenapa Allah Ta'ala letakkan apa rahsia ke sebagainya, tak ada ketahui kecuali Allah Ta'ala sahaja. Sebab tu kat situ dia kata waqaf aula tu. Waqaf aula. Sebab pengertian dia. Sebab kalau kita campur dengan ayat Quran yang kita baca berikutnya, memang jelaslah bukan kerja kita untuk menyebukkan diri kita dengan perkara yang tak diketahui daripada Al-Quran. Allah Ta'ala memang tinggalkan. Nabi tak terangkan tu, memang Nabi tak terangkan. Kenapa? Ya memang kita kata untuk ujian, duga. Menjadikan orang-orang yang hati bengkok akan sibuk dengan benda berkenaan. Tak sibuk dengan solat, tak sibuk dengan ibadat, tak sibuk dengan beramal. Macam zaman sekarang kan, orang yang ikut teori konspirasi. Kan dia kata ambil hadis ni, yang Dajjal kata macam ni, Dajjal buat macam tu. Dia cuba untuk elaborate. Meaning yang Nabi dah kata Dajjal tu adalah makhluk, manusia. Dia mempunyai badan manusia, badan dia ada manusia. Physical. So dia orang elaborate pada sudut yang melampau. Last sekali tinggalkan ibadat. Ada separuh sekarang ni sibuk lari ke Cameron Highland. Bulan 8 ni orang kata akan berlaku banjir besar. Rakyat Malaysia akan tinggal 100,000 orang saja. So dia orang dah sewa dah kat sana. Kumpulan-kumpulan ni dah beli sewa chalet, sewa hotel dekat atas Cameron. Untuk lari ke sana. Menjelang datangnya banjir akan menenggelamkan. Ni dulu dah jadi dah dulu dekat Kedah. Pun ada juga seorang ustaz ni, dia pun ajak orang naik atas bukit sebab dia kata akan berlaku banjir besar. Tak jadi pun. Cuma nak ceritakan benda-benda ni sentiasa. Pasal sibuk dengan benda tadi, last kali dia lupa tentang amal yang patutnya. Sebab kita tumpu pada yang muhkam, kita akan beramal. Sibuk berdoa, ya Allah kan. Macam Nabi kata bila berlaku fitnah. Kan benda Nabi isytihar kepada kita, bersegera untuk beramal. Bukan sibuk untuk kumpul beras, beli minyak masak, letak dalam pantry dan sebagainya untuk simpan. Bukan itu tujuan sebenar. Sebab tu doa kita belajar ni kena fahamkan, sebab dia sangat berkaitan dengan apa berlaku sekarang. Okay. Dan Allah Ta'ala kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tak mengetahui akan takwilan kitabnya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Okay. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang teguh, warasikhuna, dan orang yang teguh fil ilmi, dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Orang tu macam, macam mana maksud? Tak tahu. Tapi kami beriman. Allah Ta'ala kata, betul-betul lah. Allah Ta'ala kata, kita akan nampak dia, kita akan nampak dia lah. Allah Ta'ala kata, sungai syurga akan ada sungai madu, ada sungai daripada arak, sungai daripada susu, sungai daripada air biasa. Allah Ta'ala kata, adalah. Kerja kita bila kita mendengar apa-apa yang dalam akal kita tak masuk, bukan kerja kita untuk melarikan diri kita kepada maksud yang lain. Sebab Allah Ta'ala cerita, macam Allah Ta'ala cerita kepada kita, malaikat ada sayap. So, faham sayap. Allah Ta'ala sebut sayap tu ada 2, ada 4, ada 3, ada 4 pasang. Yelah, setujulah. Macam mana? Wallahu alam. Sayap burung ke? Macam sayap kelkatu ke? Macam sayap rama ke? Kita tak tahu. Yang pentingnya Allah Ta'ala kata malaikat ada sayap. Macam mana? Kita wajib beriman. Kan? Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang teguh dalam ilmu, yaquluna, mereka akan berkata, amanna bihi. Mana yang sama-sama dengan Quran, tak tahu asal Kahfi kat mana, tak tahu apa kisah ni berlaku kat mana, tak tahu. Tak apa. Tapi yang kita kena kata adalah amanna bihi, kami beriman dengannya. Amanna bihi, kami telah beriman dengannya. Kullum min indi rabbina, semua daripada sisi Tuhan kami. Semua daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan takkan beringat kecuali orang-orang yang mempunyai akal, mempunyai hati. Ulul albab, ulu memiliki, albab actually plural bagi lub. Lub ni macam kalau kita ada benda intipati dalaman,
ada apa benda dalam. Apa benda dalam? Ada kata otak, ada kata hati, ada kata perasaan, ada kata jiwa, ada kata akal. Apa dalam kita? So siapa-siapa yang ada loop dalam diri dia tu ada intipati, mana geliga lah, macam orang kata geliga kan. Orang-orang tersebut yang akan beringat. Siapa-siapa yang tak faham-faham juga tak ingat lah. Dia akan sibuk dengan benda mutasyabihat, tak sibuk dengan muhkam. Macam kita jumpa geng-geng apa makrifat lah, hakikat. Sibuk dengan perbahasan kalimah-kalimah Al-Quran, tapi dia tak sibuk berkenaan amal. Solat tidak, puasa tidak. Kadang-kadang punca dia sebab apa? Ini kita hati bengkok tadi. Sebab itulah mereka itu orang yang teguh ilmu tadi, di samping mereka berdoa berkenaan dengan tajuk, mereka berkata bahawa semua dari Tuhan kami beriman dengannya semua dari Tuhan kami. Allah Ta'ala sambung apa mereka kata lagi. Apa seruan mereka? Seruan mereka lepas tu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bengkokkan hati-hati kami, qalbu-qalbu kami. Sudah mana engkau hidayah kepada kami, sudah detik engkau saat engkau hidayahkan kepada kami, dan kurniakanlah wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan untuk kami dari sisi engkau satu rahmat, satu belas kasihan. Satu belas kasihan. Mana beri kami belas kasihanmu. Innaka antal wahhab, so engkaulah al-wahhab yang maha memberi kurniaan. Dan sebenarnya doa tu tak habis lagi. Doa dia sambung lagi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami. Ini pujian, sanjungan bagi Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka jami'un nas. Engkau menghimpunkan manusia. Engkau akan menghimpunkan manusia. Jama'ah, himpun. Jami'u, menghimpunkan. An-nas, manusia. Liyaumin, bagi hari, untuk hari, la raiba fih, tiada keraguan padanya. Itu kiamat. Hari tiada keraguan adalah kiamat. Pasti terjadi. Pasti terjadi. La raiba fih. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala, la yukhliful mi'ad, tidak menyanggahi, tidak menyalahi al-mi'ad, akan janji. So basically, doa ni itu himpunan dalam kedudukan kata-kata orang yang teguh dalam ilmu. So bila kita berhadapan dalam Quran Karim, kalimah mutasyabihat dan sebagainya, jangan kita sibukkan diri kita dengan benda berkenaan. Dia sebenarnya jumpa orang yang pelik-pelik ni kan. Dia kata, dia persoalkan. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala kata gunakan nahnu? Sedangkan Allah Ta'ala tu satu je. Kenapa dia kata kami? Ya, dia kata kami kan. Kadang-kadang ada orang macam, betul juga kan. Lepas tu datang orang Kristian pun kata, kami tu sebab apa? Sebab the Father, the Son and the Holy Spirit. Dia sebut yang tu. Sedangkan dalam Quran Karim kan, tajuk nahnu, Allah Ta'ala sebut nahnu ni, kalau kita nak explain, kalau kita tak payah explain pun, kita tak payah explain. Sebenarnya kita ikut cara orang yang bertakwa, berteguh ilmu tadi, Allah Ta'ala kata macam tu lah. Tapi untuk maksud meaning dia banyak tak pernah. Bagian explanation dia adalah, dalam Quran Karim ni ada dua bentuk types of plural. When you say we, kami, bukan I, we. Dia ada kalimah we tadi, dia bermaksud dengan plural numbers. Tapi ada plural dia of respect. Maksud dia atas majesty. Macam raja bercakap kami kan. Dia bukan bercakap kami kerana dia ramai. Kami itu adalah kerana untuk menunjukkan kemuliaan, kebesaran diri. Okay, kita nak faham benda ni tak ada masalah dalam Quran Karim sebab orang musyrikin tak pernah soal Nabi, kenapa Tuhan kau kata kami. Sedangkan Tuhan korang satu je. Kenapa jadi banyak? Tak ada. None. Tak pernah seorang pun di kalangan mereka mempersoalkan. Kalau kita lihat dalam surah Sad okay, nampak sikit lah kali nampak untuk nampak dia punya dia punya bentuk tu. Okay. Surah Sad. Okay. Okay, dia okay, ayat yang kita nak tengok ni, ayat yang ni, hujung ni. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, kan? Okay.
Dia tajuk dia ayat awal ni orang katakan Sad. Allah Taala situ maksud dia. Wal Qur'ani dzidzikr. Demi Quran yang memiliki peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Bahkan orang yang kafir dalam rasa besar diri dan dalam perpecahan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak ahlakna kami telah musnahkan min qablihim sebelum daripada orang kafir ni, min qarnin daripada generasi-generasi. Fanadaw lalu mereka menyeru wala tahina manas dan telah pergilah, habislah detik untuk meminta tolong, dah habis dah. Wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum, dan mereka rasa takjub bahawa datang kepada mereka pemberi peringatan daripada mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Dan berkata orang kafir, ini penyihir yang berdusta, banyak bohong. Dan kata mereka lagi, orang kafir kata lagi, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia nak jadikan alihata, Tuhan-Tuhan yang mereka ada ni, ilahan wahida, satu Tuhan je. Inna hadha la syai'un ujab. Cuma ini adalah benda yang benar-benar satu yang ajaib. Okay, dalam ayat ni sebenarnya, sebelum daripada sampai ayat ujung 5 ni, Allah tak sebut dah ahlakna, kami musnahkan kan. Kami telah musnahkan. Allah Ta'ala kata kami, gunakan kami. So orang Arab Quraisy dengar ayat ni, tapi diorang tak ada kata pada Nabi SAW, kenapa kau ajak kami sembah Tuhan satu sedangkan Tuhan kau kata kami. Ya, okey, nampak Jadi orang Arab tak pernah terfikir, kenapa orang Melayu kita fikir. So ada orang Melayu kita ni dia kata kenapa Allah Ta'ala kata nahnu, tak kata ana. Ada kadang-kadang nahnu, kadang ana. Okey, ini macam ni, inilah contoh-contoh yang berlaku pada sebahagian orang, perbuatan mencari-cari yang dikirakan sebagai apa? Pembengkokan jiwa. Hati terbengkok. Sebab dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala turunkan apa yang diturunkan daripada Al-Quran, yang kalau kita tak tahu pun, kerja kita bukannya untuk itu. Kerja kita untuk beramal, untuk beriman tentang dirinya, kemudian beramal dengan apa yang Nabi ajarkan. Bukan untuk kita persoalkan ataupun menanyakan tentang apa kekeliruan-kekeliruan yang kononnya kita perlu, tak perlu pun. Bahkan kalau kita tak tahu ke nahnu tu atau ana tu kenapa Allah Ta'ala pakai, tetap wajib ke atas kita segala perintah Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala perintahkan wajib. Tak pernah jadi tak wajib. Tu yang kenapa kena faham doa yang Rabbana la tuzigh qulubana tu. Itulah yang kita kena tumpukan. Faham maksud dia. Maksud doa tersebut adalah untuk menjaga hati kita dalam beragama. Bukan luar agama, dalam agama. Lepas tu Nabi sendiri SAW sering berdoa selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, Nabi sering doa ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini antara doa yang kita patut amalkan juga. Baik. Wallahu a'lam. Okey, kita buka sini. Ada soalan? Ada soalan, alhamdulillah. Okey, baik. Tapi apa-apa nanti sinilah. Siapa-siapa yang ada persoalan pada untuk hari ini, maka kumpulkan untuk minggu depan. Ingat kerja rumah buat. Itu berkenaan dengan tajuk home. Huwa tadi kita tunjuk dah surah ayat kursi tu dah banyak. Tapi yang lain yang lain adalah berkenaan dengan tajuk yang tadi kita ambil surah Al-Baqarah 8 sampai 20. Ada tanya ustaz dah ambil vaksin ke? Ya, dah ambil dah. Saya dah ambil first shot hari tu 25 hari bulan 7 25 7 bukan 27. Sekejap. 23, betul lah 25 sekejap. Hari Khamis. Minggu lepas. 22. Sekejap. 22, 23. Ni kita dah bulan Julai betul lah. 23, 13. Okey, saya ambil tu 15 hari bulan Julai. 2 minggu lepas. Nanti shot yang kedua insya-Allah minggu depan. 8 hari bulan. Saya akan ambil. Baik. Apa root word kalimah tuzigh? Asal dia azara.
Azara yuziru. Azara yuziru. Okey. Anta tuziru, dia matikan dengan la, jangan la tuzir. Asal dia tuziru. Okey, vaksin ambil kenapa? Ingat saya ikut ni, jangan ingat teori konspirasi tak lah. Sesat tu ni. Baik. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada minggu hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat terjemah rumah buat ayat 8 sampai 20 surah Al-Baqarah untuk home. Untuk home Wallahu a'lam.